sebab current kena zero. Yes, betul. When the current is equal to 0, the voltmeter reading dia tengah bagi tahu nilai EMF. Okey, betul-betul. So, daripada equation ini, kita boleh relate the gradient of this graph adalah nilai internal resistor. Sebab kita punya voltmeter tengah baca pasal bateri. Di dalam bateri ada rintangan dalam. So bila kita buat graph, gradient ini adalah nilai rintangan dalam, internal resistor. So ini dah belajar yang last class. Just flashback balik je. So today kita nak tengok effects of connecting dry cell in series and parallel. Sulhi baru masuk ya Sulhi. Okay. Okay, effect of connecting dry cell in series and parallel. Jadi kita ada bateri disambung secara sesiri dan bateri yang disambung secara selari. Okay, ini kena ingat balik konsep yang kita belajar awal-awal dulu. Macam mana rintangan kalau disambung secara series. Total effective resistance dia kita kena tambah macam biasa, betul tak? Dalam series circuit, rintangan kita kena tambah macam biasa. R1 plus R2 plus R3 plus R4 untuk dapatkan effective resistance. Okay, so sama je macam kita punya dry cell ni. Okay, awak boleh turn to page 124. Okay. Yang ini kalau kita letak 4 bateri yang sama, maka kita punya effective internal resistance is equal to 4R. Maknanya R tambah R tambah R tambah R. Tapi kalau kita guna apa nama ni? Letakkan dia secara series, secara selari, maka kita akan dapati cara pengiraan dia adalah is equal to apa tu? Ni, pengiraan dia sama macam kita nak cari effective resistance dalam parallel circuit, betul? 1 over R effective plus 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Okay, in the end kita akan dapat effective resistance adalah R over 4. Okay, untuk series dengan parallel, bila kita sambungkan, siapa lagi sedikit dia punya rintangan? Total rintangan dia. Parallel. Yes, parallel. Kalau tadi dia 4 kali ganda. Tapi kalau parallel circuit, dia jadi suku je tinggal. Daripada 4 tu, tinggal 1/4 sahaja. Betul tak? Okey. Tetapi masalahnya sekarang, okey. Awak ingat lagi tak kalau series circuit V is equal to V1 plus V2, betul? Okey, yang ini tambahlah sampai bila-bila. Tetapi untuk parallel, V total is equal to V1. Lepas tu equal to V2, betul tak? Betul tak? Ingat tak? Untuk parallel dia punya voltage ataupun dia punya voltage dia akan sama sahaja. So untuk series kita akan dapat 4 kali EMF. Sebab apa? Kita kena tambah semua EMF sebab dia duduk secara series. Tetapi untuk parallel kalau kita ada 10 sekalipun dia cuma ada 1 sahaja. Sebab dia equal. So sekarang ni kita nak 4 kali EMF ke kita nak 1 sahaja EMF? So itu berdepends kepada kita punya penggunaan. Depends pada kita punya appliances lah. Appliance kita nak tinggi voltage ke nak tinggi resistance macam tu. Okey, boleh kat sini. Yang ini dia sama je macam susunan perintang dalam litar tapi dia duduk dalam bateri sekarang ni. Yang ini okey? Boleh dapat? Boleh. Okay, so kalau kita tengok page dekat 124 tu, you bolehlah kira effective EMF untuk dry cell in series. Okay, kalau dalam buku awak tu, dia guna bateri EMF is equal to 2 volt. Lepas tu dia ada internal resistor ataupun R kecil tu 0.5
ohm. Jadi what if the effective EMF for dry cell in series? Kena tambah macam biasa. So EMF untuk series equal to 4 volt. Tetapi untuk parallel, tak kisah berapa banyak biji bateri pun, dia masih lagi ambil satu nilai bateri saja. Jadi perlu kira ke untuk dry cell in parallel tu? Jadi terus je tulis 2 volt. Okey. Untuk rintangan dalam berkesan ataupun effective internal resistor, sekarang ni untuk series, kita kena tambah. Okey. Awak tengok dia punya ayat tu, dia cuma nak internal resistance sahaja. Untuk yang kat bawah tu, dia nak total resistance in the circuit. Jadi, awak kenalah tambah internal resistor dengan external. Okey, inilah external kita. Okey, ni. Ni external. External is equal to 4 ohm. External pakai huruf R besar. Okey. So yang ini kita tambah macam biasa, kita akan dapat 1 ohm. Ini awak buat tak dalam muka awak ni? Tulis tak? Jawab tak? Tulis. Okay. So R total di dalam liter adalah 4 ohm tambah dengan 1 ohm. Yang ini R besar, yang ini R kecil. Jadi total di dalam liter adalah 5 ohm. Okay, tapi untuk parallel circuit, untuk cari effective internal resistance, kita kena guna cara untuk kira resistor di dalam parallel circuit. So 1 over 0.5 plus 1 over 0.5, we will get 4. Tetapi 4 ni you have to remember adalah equal to 1 over R. So untuk dapatkan R sahaja kena terbalikkan. So we will get effective internal resistance is equal to 0.25 ohm. Faris buat tak? Faris Daniel. Faris Daniel pula. Faris Daniel kan? Faris. Faris Daniel pula. Faris. Oh, Faris. Faris pergi mana ni, Faris? Dia kita dah ya. Yelah tu, Ojang. Tidur ni, Iman. Oh, Iman. Oh, Iman pun tak jawab. Sulhi. Oh, Sulhi. Ada. Korang berlutikkan I Nazhan. Ada. Sulhi bermain. Okey. Aziz. Ahmad Haziq. Okey. Ada tak apa saja je nak panggil. Dan ni Faris. Ni mana Faris? Iman pun mana Iman? Iman berlutik I. Okey. I noted. Okey. So, boleh kita teruskan lagi balik? Okey, jumlah rintangan dekat dalam liter untuk parallel sama je cara dia, tambah je. Okey, so daripada pemerhatian ni kita tengok jumlah rintangan untuk series lebih besar kan? Tengok ni 5 ohm. Yang ni 4.25 ohm. Tetapi beza banyak ke? Tak sangat. Tak sangat kan? Okey. Okey, so so yang ini kita nak tengok what is the maximum current. Ni tengok ni bahasa Melayu, bahasa Inggeris dia pun masih lagi dalam bahasa Melayu. Maximum current in the circuit. Okey, yang ini nak cari maximum current, kita pakai Ohm's law. V is equal to IR. Okey. So nak cari dalam liter kan? Maksimum dalam liter. Jadi kita kena pakai total rintangan dalam liter. Boleh ada masalah ke tak faham? Kita nak cari current dalam liter. Jadi kita kena pakai R itu adalah rintangan dalam liter. Bukan tak boleh ambil external saja ataupun tak boleh ambil internal saja, tak boleh. Sebabnya bila kita nak total current, kita kena guna total resistance.
So sebab itulah dia pakai 4/5 sebab 4 adalah EMF tadi. Lepas tu 5 adalah kita punya total rintangan. So kita akan dapat current dalam liter adalah 0.8 ampere. Itu maksimum. Adakah kita akan dapat kurang daripada 0.8? Boleh jadi. Tapi maksimum dia adalah 0.8. Okey, untuk dekat parallel circuit pula sama juga, masih lagi pakai Ohm's law. V is equal to IR. So kita nak I, rearrange balik formula. So kita akan dapat maximum current adalah 0.47. Kenapa dia sikit sedangkan rintangan dia lagi sikit? Sebab dia punya EMF nilai dia kecil. 2 volt sahaja. So maksimum 0.4. Sangat-sangat berbeza lah dengan 0.8 kan. Okey. Sampai situ boleh? Boleh? Boleh. Okey. So sebelum ni kita dah baca pasal dah belajar pasal terminal potential difference. Okey. Saya nak bagi tahu balik semula. Terminal potential difference ni adalah berapa sebenarnya yang liter di bahagian luar dapat. Okey, kan kita kata EMF dia adalah 4 volt. Tetapi yang dekat luar sebenarnya takkan dapat cukup pun 4 volt. Kita mesti akan dapat kurang, betul tak? Jadi terminal potential difference adalah berapa nilai sebenarnya yang kita dapat. So bila kita nak nilai sebenar ataupun nilai liter di bahagian luar ni dapat, kita kena pakai R yang luar sahaja. Okey, siapa tak dapat? Siapa yang perlu saya ulang? Saya. Okey. Okey, bismillah Dekat sini dia kata, kita kata EMF adalah 4 volt. Okey, bila saya kata EMF adalah 4 volt, kita punya bateri kita kata sepatutnya boleh bagi 4 volt. Tetapi bila kita dah sambung di dalam liter, kita dapati yang kita dapat tu mesti tak cukup pun 4 volt. So berapa yang sebenarnya kita dapat? Itu adalah terminal potential difference. Okey, terminal potential difference ni adalah berapa di bahagian luar liter ni dapat. Okey, kita kata sepatutnya dapat 4 volt. Tapi yang sebenar-benarnya bahagian luar ni dapat berapa? Sebab itulah kita kira kat luar ni. Kita letak voltmeter. So sebenarnya kita tengah kira berapa sebenarnya yang kalau kita tengok dekat liter ni lampu ni dapat. Patutnya lampu ni akan dapat 4. Tapi berapa sebenarnya yang lampu ni dapat? So kita kena pakai rintangan V is equal to IR. Rintangan di bahagian luar sahaja. Sebab kita nak tahu berapa yang di external load dapat sebenarnya. Okey, so sebab itulah kita pakai 0.8 darab 4. Kenapa tak ambil kira pasal internal resistor tu? Kita tak ambil kira sebabnya kita tak tahu berapa yang hilang disebabkan internal resistor. Jadi kita nak tahu berapa yang luar dapat je. Okey. So kita berapa yang hilang? Okey, dia kata kita patutnya dapat 4 volt. Tetapi bila kita kira perintang yang 4 ohm tadi cuma dapat 3.2. So boleh juga cara ni pakai V is equal to IR kecil untuk cari voltage drop. Satu lagi cara boleh buat macam mana? Tolak. Tolak je. Kalau nak senang tolak je kan. Maknanya 4 tolak dengan 3.2. Boleh? Sama juga macam parallel circuit. Dekat luar circuit parallel ni, di bahagian luar cuma ada lampu yang ada 4 ohm. Jadi, bila kita nak kira terminal potential difference, kita kena kira berapa yang lampu ni dapat sahaja.
That's why kita kena pakai rintangan yang ada di luar. So V is equal to IR 0.47 darab dengan 4 sahaja. Yang dalam tak payah ambil kira. So di bahagian luar cuma dapat 1.88. Sepatutnya dapat 2 tapi dapat 1.88. So voltage drop boleh juga pakai formula ni. V prime is equal to IR. Ataupun kita boleh tolak macam biasa. Voltage drop is equal to EMF tolak dengan V. Ini dapat voltage drop. Boleh? Boleh. Senang je kan sebenarnya. Okey, untuk question 2 pula. Dia kata, tadi kita ada 2 biji bateri. Disusun secara series dan disusun secara selari. Sekarang ni kita ada sebiji je bateri. Okey, bila kita ada sebiji je bateri, nilai EMF kita adalah 2 volt. Nilai internal resistance kita adalah 0.5 ohm. Tak perlu tambah ataupun apa-apa sebab dia sebiji saja. Jadi, total resistance in the circuit adalah 0.5 tambah dengan 4. Okey, bila dia nak total resistance in the circuit, korang kena ambil kira external dan internal. Okey. So kalau arus dalam litar, so yang ini rintangan dalam litar. Arus dalam litar kenalah pakai R di dalam litar. Okey, dapat 0.44 ampere. So terminal potential difference hanya ambil total rintangan di luar. Boleh? So yang ini terminal potential difference hanya ambil jumlah rintangan di luar. Sebab kita nak tahu berapa yang luar dapat sahaja. Okay. So voltage drop tolak. Okay. Voltage drop ni adalah berapa jumlah voltage yang dah digunakan untuk keluar daripada bateri. Kalau saya kata bateri boleh bagi 2 volt. Tapi kita dapat 1.8. So rupa-rupanya untuk dia keluar daripada bateri, dia dah guna 0.2. Sebab itulah kita tak dapat 2 volt cukup-cukup. Kita dapat kurang. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okay, senang je yang ni. Okay. Alright, so yang ini untuk dia bagi tahu awak je lah. So kita kata kita ada berbagai sumber electrical sources. Electrical sources kita awak dah belajar dah daripada sains dulu. Macam-macam cara boleh dapat elektrik ni, daripada biomass, daripada geothermal, daripada hydroelectric. Tetapi okay. So pentinglah electrical sources ni sebab kehidupan kita seharian pun memang pakai electrical energy. Jadi kita ada 2 jenis kenderaan yang pakai tenaga elektrik. Okey, kalau kereta konvensional biasa, kereta daripada zaman dulu, dia guna pakai 100% fossil fuel. Maknanya bahan bakar kita ataupun bahan energi kita datang 100% daripada fossil fuel ataupun petroleum. Okey, tetapi sekarang kita dah ada hybrid car dan kita dah ada electric vehicle. Okey, dekat Malaysia hybrid car ni dah ada. Cumanya electric vehicle ni tak ada lagi. Maksudnya saya rasa kalau ada pun tak meluas lah sebabnya kalau kita nak masukkan kereta electric vehicle ke Malaysia, kita kena invest dulu untuk bina charging terminal. Faham tak? Maknanya sebab dia kan pakai elektrik. Okey, dia tengok electric vehicle ni dia guna 100% electric power. Okey, kalau kita pakai 100% electric power ni dia mestilah rechargeable battery. Okey, yang ini macam Kejap. Dia ada yang terkeluar tu.
Mesin basuh dirasuk. Okey. So yang ini kita pakai bateri yang rechargeable. Awak pernah tengok tak orang naik skuter yang rechargeable, naik basikal yang macam motor tapi dia basikal sebenarnya. Pernah tengok tak? Pernah. Yang itu kan kalau kita charge kita boleh gunakan dia macam motor. Press je. Kalau dia dah habis bateri kita kena kayuh. Yang itu. Tahu tak dekat China tak ada motor tapi semua orang naik basikal yang macam tu. Sebab dekat China tak boleh pakai motor. Dekat bandar lah, bandar besar. Okay, so kalau kita tengok dekat sini electric vehicle ni dia pakai 100% electric power, maka dia tak akan menghasilkan carbon monoxide, tahu tak? Dia tak menghasilkan pencemaran lah. Tetapi dia punya bateri tu tak boleh tahan lama. So kalau kita nak masukkan, nak guna electric vehicle dekat Malaysia, kita kena bina setiap a few kilometers kena bina charging panel, charging terminal lah. Maknanya you jalan sikit bateri habis charging. Jalan sikit bateri habis charging. Macam tu. So bateri yang selalu kita guna adalah lithium ion dengan nikel. Lithium ion dengan nikel ni selalunya memang dah ada dalam you punya power bank tu dah. Power bank tu selalunya pakai lithium ion. So diorang ni rechargeable. Disebabkan 100% memang berharap kepada electric power je. Bateri tu mesti ada higher voltage range lah daripada 300 ke 800 volt. Okey, so awak tengok tak ada pun tempat untuk isi minyak tapi ada tempat untuk recharging bateri. Okey, untuk hybrid car pula, hybrid car ni memang dah ada kat Malaysia. Okey, hybrid car ni dia separuh kerja dibuat oleh electric power dan separuh lagi guna fossil fuel. Jadi dia punya pencemaran adalah separuh daripada conventional car. So dia pakai petrol. Petrol ni digunakan untuk menggerakkan motor. Nanti motor ni akan charging the battery. Nanti awak akan belajar lah macam mana motor boleh charging bateri ataupun dari mana motor ni boleh menghasilkan electrical energy. Boleh tengok. So semasa motor ni bergerak dia akan charging bateri ni. So bateri akan provide separuh kerja untuk pakai electric power, separuh lagi pakai fossil fuel power. So disebabkan separuh sahaja kerja yang dia tanggung, jadi bateri voltage range dia tak perlu banyak lah. Dekat Malaysia dah ada dah hybrid car. Hybrid car ni tak perlu charging. Dia akan recharge sendiri semasa kita gerakkan kereta. Tapi dia masih lagi menghasilkan pencemaran. Kalau electric vehicle dia memang tak hasilkan asap lah, asap hitam. Okay. Okay, so ini dalam workbook you. Buka muka surat 126. Itu adalah jawapan kepada tempat kosong tu kan. Alright, so dia kata solar cell are photovoltaic cell. Okay. Kita ada sel solar tu kan. Yang kalau korang beli lampu ke, lampu laman tu ke, dia kan ada solar cell. Dekat korang punya kalkulator pun ada solar cell. Dekat situ, dekat dalam tu dia ada satu photovoltaic cell. Photovoltaic cell ni dia boleh tukar light energy terus jadi electrical energy. Macam mana? Itu adalah kerana photovoltaic cell dia diperbuat daripada bahan semiconductor. Okey, bahan semiconductor ni nanti awak akan belajar dalam chapter seterusnya. Dia punya susunan lattice tu lah, susunan elektron and everything tu nanti kita akan belajar. So selalunya semiconductor ni dia dah ada dah free electron. Tetapi free electron dia tu lemah. Jadi bila tenaga cahaya tu kena pada free electron tu akan dapat sedikit tenaga untuk bergerak. Jadi bila ada flow of electrical charges, macam flow of electron, adalah electricity. That's why lah photovoltaic cell ni dia boleh terus tukar light energy jadi electrical energy. Sebabkan dia diperbuat daripada bahan semiconductor. Okay, so dia boleh generate electricity when the surface of the cell is exposed to light.
Bila kita susun photovoltaic cell ni banyak, kita akan menghasilkan solar panel. Yang inilah orang letak atas bumbung untuk panaskan air ke, apa ke. So the wiring of solar panel boleh jadi series ataupun parallel. Okay, yang ini bergantung kepada penggunaan kita lah macam mana. Okay, nowadays electric car are becoming more advanced and using battery pack to power the electric motor and to start the engine. Tadi kita belajar electric car dia kena charging je kan, betul tak? Tapi sekarang dah lebih advance, dia letak solar panel dekat bumbung electric car. So sambil-sambil you bawa kereta tu dekat tengah panas, kereta tu akan charging battery pack. So battery pack ni dia macam power bank lah kepada kereta elektrik tadi. Bila recharge dia dah habis, you boleh tukarkan power source kepada battery pack tadi. So battery pack ni dia pakai solar panel. So tak perlulah direct charging macam dia punya battery kat bawah tu. Kan? So when electrical energy is used up, battery can be recharged with electricity grid tu daripada tu lah. Solar panel tu lah. So this battery pack are durable and can provide high current for the car to function optimally. Boleh tak? Faham tak? Faham. Senang aja. Okay, so alright. Sudah habis. Sudah habis untuk hari ni. Jadi kerja rumah untuk minggu ni cumalah tugasan 3 pada muka surat 128 tu je. Boleh ada 2 soalan tu je. Soalan 1 ada A, B, C. Soalan 2 ada A, B. Kalau awak buat sekarang pun dah 10 minit je dah siap. Okey. Boleh. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Kita dah terlebih masa dah. Okey. Kalau tak ada. Okey. Kalau tak ada soalan, boleh kita tutup kelas kita? Boleh. Boleh. Nak ambil attendance dulu. Okey, sekejap. Alright. Saya rasa Akasha tak ada Akasha? Okey, saya panggil. Korang boleh leave. Sekejap. Okey. Aziz. Saya. Okey. Bye Aziz. Okey, Aisyah Cat. Ada.